Soalan yang pertama, adakah kedudukan mertua dalam Islam sama dengan kedudukan ibu bapa kandung? Adakah sekiranya seorang menantu membuatkan mertuanya kecil hati tergurih, adakah dikira telah derhaka sama macam anak derhaka ibu bapa? Molek soalan ni. Pakak-pakak kursi. Nak? Dia kata sama tak mak tok tua dengan mak kandung? Jawabnya ada yang sama dan ada yang tidak sama. Apa yang samanya? Iaitu sama-sama puang. Itu sama. Apa lagi yang sama? Wajib kena hormat belaka. Ibu sendiri kena hormat, ibu mertua pun wajib hormat. Apa yang tak sama? Wajib taat kepada ibu kandung, tidak wajib taat, hanya sunat ikut perkataan ibu mertua. Faham? Kerana ibu kandung hak dia istimewa. Sebab tu dipanggil kandung, yakni ibu yang mengandung. 9 bulan duduk dalam perut dia, hak mutah lah, hak bekak keting lah. Nak kau puang dah yang ngandung macam-macam peseng tak? Susah Tuhan beri lain-lain. Ada orang ngandung ala hang dia jadi tak boleh makan, ada yang tak boleh minum, ada yang sakit betih, ada yang pening kepala, hak sakit perut belaka-belaka dah, ada yang jadi mutah. Ada yang tak boleh bau asap motosikal. Ada yang tak boleh bunyi-bunyi, ada tak boleh bau laki, ada tak boleh makan sikit kena gaul dengan puyuk-puyuk. Macam-macam peseng. Jadi kelebihan dia lebih pada bapak kandung lagi. Tak usah kata dengan mak mertua, dengan bapak kandung lebih mak lagi. Sebab tu mak jangan kata uduh-uduh ke anak, mulut dia masing. Ayah tawa hebel lembut. Sebab Nabi kata 3 kali kena taat ke ibu baru ayah. Faham tak lagi? Jadi kalau anak tu jahat, mak jangan kata jahat, panggil baik, mai kejap. Anak tu jahat, curi ayam orang, curi sarang burung pati, kakak leraba mari ambil stereo mari atur, macam-macam peseng jenayah. Jangan panggil jahat. Walaupun anak tu jahat, mak panggil baik, insya-Allah mudah jadi baik. Anak-anak keras kepala apa semua. Kata Imam Qurtubi, mak sendiri baca Yasin tiup dalam air niat lembut hati, mudah baik. Bang, pok payah pok tak jadi mulut. Maka ibu kandung wajib kena hormat, ibu mertua wajib hormat, taat ibu kandung sahaja. Dah kalau kata mengecilkan hati ibu mertua, orang panggil derhaka tak? Orang tak panggil derhaka, tetapi berdosa juga sama. Tak boleh. Kata dia ibu mertua kita. Ramai para suami ni tak reti dalam bab ibu mertua ni. Dia reti hanya siapa ibu mertua ni? Mak bini aku lah. Dah mana hak-hak dia? Tak tunai hak. Dah ibu mertua kita. Kalau kita cerai bini kita, dia tetap ibu mertua. Melayu hak pada tak mengaji ni, dia kata bila kita cerai bini kita, mak tu tak jadi dah ibu mertua. Sakit tayar. Dalam Islam kalau kita bercerai, mak mertua, ayah mertua kekal sampai kiamat. Faham lagi? Dia tak boleh cerai, yang boleh cerai bini. Bila kita cerai bini kita, mak mertua kita tak batal sembahyang dah sampai kiamat. Jadi batal pula. Acik jawab, orang Lenggong. Dengan khabar mengaji sakang tak? Batal? Tak batal dah sampai kiamat. Kita orang puang, kita cerai dengan laki kita, pak tok tua kita tu tak batal dah dengan kita sampai kiamat. Boleh gendong motor pergi Ipoh. Apa? Pasal dulu anak dia laki aku. Faham lagi? Dia jadi mahram ala sabili ta'bi selama-lama dah. Itu mertua. Dia tu dia. Bekas tok tua aku. Bekas ke mana? Dia tak ada bekas. Dia tak ada X. Yang ada X, wife, isteri kita. Bila tercerai, bekas isteri kita. Mak tak jadi bekas. Mak situ le. Cerai dah dengan bini kita. Mak tok tua kita tak? Ataulah kain batik. Sebulan time makan gula naka, gula naka tu orang reti bahasa adat-adat berumah tangga.
Ni bukan kata cerang isteri. Dalam tak cerang isteri. Dak rajin beri pitih ke mak tok tua. Natu bodoh. Kerja cikgu. Tak? Tapi kedekut baik tak tahu ke hukum. Kang dia bini mung tu mak dia, anak dia, bini mung. Dah benar hak dia. Nak boleh gaji beri kain sepasang wim ke mak tok tua. Bukan mesti hak mahal, kain batik orang RM8 padang dah. Nak mak tok tua bagusnya natu aku ni seorang. Nak orang tak lawa mana tapi bagus. Nak ayah tok tua beli tak mesti baju harga RM800 ya. RM8 tak apa beli ke ayah tok tua pasar Malang. Baju Power Ranger. Tapi tak apa. Ada makna hubungan tu ada. Ni dak nikah mana 8 tahun. Dak rajin beli pun 8 lah pakaian setahun sekali. Apa tok tua kita tu, mak tok tua kita kan, dah nak raya ambil pergi kedai. Mak nak kain mana? Beg mana? Kasut mana? Mak kata hamba kasut biasa nak tumit tinggi. Beli tumit tinggi. Faham? Dak lagu lah. Tapi gitulah dengan mertua. Nak ambil wak raung 2-3 bulan wak raung kali mak kita makan angin pula 3 bulan dah ni mak nak pergi dah ni nak pergi jalan Ipoh ke nak pergi Kuala Lumpur ke mana ambo jauh-jauh nak pergi Australia tak apa mak tua kita faham cara orang buat baik dengan ibu bapak bini ibu bapak laki faham tak ni wak kerah dia kedekut nak mampu apa makna bersyukur. Bersyukur ni makna kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk balas budi Allah. Mudah dia cakap. Allah beri mata untuk tengok langit, tengok cakrawala, tengok bulan bintang untuk mentauhidkan Allah. Tak ada kerajaan boleh buat gini. Nak tu tujuan. Maka munglah Allah yang sangat besar. Hak lain kecil belaka. Allah beri tangan buat tolong orang, kaki untuk melangkah ke masjid. Ni beri tangan buat benda. Muak berjamah orang puang. Beri kaki kat berjalan tempat pampir. Sejik tak pergi. Beri mata. Dia tengok drama tali basing Hindustan. Orang gelek punggung. Nak dia tengok hadis. Orang ni kufur nikmat mata. Dalilnya tengok apa yang berlaku pada kita sekarang. Tua 5-60 amal. Hadis tak erti. Halal haram tak erti. Baca kitab jauh sekali. Pasal kita tidak syukur nikmat Allah. Nah, bukan alhamdulillah, hak tu bukan syukur, hak tu lapah syukur. Macam orang semayang kan, usolli dengan rukun 13 lain. Rukun 13 tu semayang, takbir tak, siapa ke salam, tu orang semayang. Dah usolli, hak tu lapah niat. Digi duduk atas tikar semayang, usolli fardal maghribi salah rakaat yang dengan Allah Ta'ala, bau tu bik. Orang panggil semayang tak? Tak, gitu kau syukur. Syukur amal, kau syukur surah sejik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai hancur sebeh. Nampak tak? Itu bukan syukur, itu melapaskan sahaja. Kalau syukur tu dah ramai orang syukur. Dak baca ayat Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur banyak tak ramai. Faham tak? Hak kata alhamdulillah, hak tu ramai tu. Neh? Jadi gunakanlah segala nikmat hak ada. Tuhan beri pangkat jadi Perdana Menteri, jadi Menteri, jadi Presiden, jadi Gubernur. Ambil kesempatan untuk balas budi Allah dengan kuasa yang kita ada. Faham? Jadi ketua jabatan, jadi pengarah dalam jabatan, panggil ustaz, panggil tok guru, ngajar staf di pejabat. Ambil kesempatan dari kuasa yang kita ada untuk balas budi Allah. Faham lagi? Tu orang bersyukur. Ni jadi ketua jabatan, staf panggil dah. Bos tak benar. Ustaz ni tak boleh, ni tak boleh, power tak boleh. Nampak? Tak gamuk dia. Saya sokong Islam, apa saya dapat? Ahli Kota Tampan. Dia kebenaran ni yang segala bangsa nak. Tak ada bangsa dia nak tipu. Bangsa Cina, bangsa India, bangsa Kemboja, bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Arab, semua masyarakat dia nak pemimpin tipu dia. Tak ada. Ada negara dia nak pemimpin dia tipu dia? Tak ada. Sebab ada fitrah manusia, dia nak kebenaran, dia tak mau guna tipu. Nah,
Jadi sebab itulah Islam lah yang menganjurkan suatu peraturan yang sangat ketat kepada pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin yang tak ikut Islam, maknanya kita pasti akan kena tipu. Sebab tu bila orang kafir tengok ramainya orang Islam yang tak betul, tak molek, isyak dadah, rempik, menipu dan sebagainya, adakah kerana Islam tu tak molek? Tak. Tetapi kerana orang Islam tak ikut peraturan Islam. Jadi apabila Islam itu memerintah, dapat sama saja yang dapat. Kalau mu makan nasi juga. Kalau dulu makan sayur juga. Tapi ingat, kamu tidak lagi ditipu. Faham? Apa hukum ngundi dalam pilihan raya? Apa hukum sokong orang zalim? Ngundi ni tengok, kalau di Britain parti Kristian belaka, maka tak wajib ngundi. Atau kita duduk di Amerika, Republican dengan Demokrat, dua-dua ni tak ada nak tegak kebenaran, semua tipu belaka, maka tak wajib kita ngundi. Nah, dah kalau keadaan di negara kita guanya pula. Kalau keadaan di negara kita, tengok apa benda orang nak buat dalam pilihan raya. Hak ni nak tegak negara Islam, hak ni nak tetapkan negara sekular, hak ni nak buat negara sosialis, hak ni nak buat negara komunis, hak ni nak buat negara free thinker. Oh, dah nak mikir orang kampung payah, dak dang. Ambil mudah dah. Dalam lenggong ni ada sekeping tanah. Maka ada satu puak nak buat sejik. Puak lagu-lagu itu dah buat sejik lah, kita dapat orang joget. Maka kita ngundi, hak mana menang kita buat. Maka orang kampung kena sokong hak mana. Semua orang kampung wajib sokong golongan yang nak buat sejik. Kerana nak buat benda baik satu, benda jahat satu. Tapi kalau dua-dua benda baik, tak sokong pun tak ada masalah, kerana dua-dua baik belaka dah. Faham lagi? Jadi dalam negara kita, satu nak menegakkan kebenaran, yang satu lagi nak mengekalkan kepimpinan, rasuah dan sebagainya, nak kezaliman, nak menentang hudud yang tidak memberi sokongan kepada Al-Quran untuk tahta dalam negara. Maka kita sebagai orang Islam, walaupun aku jahat, walaupun nama aku ada setambul lah kocek, aku tetap bersama dengan ulama, kerana ni jalan akhirat. Faham lagi? Kalau tak faham, bodoh benar tu. Apa hukum orang zalim? Tak kira orang zalim tu dari parti mana sekalipun, tak boleh sokong orang zalim. Walaupun orang zalim tu pak kita sendiri, tak boleh. Kerana firman Allah Ta'ala bukan parti saja. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyokong orang zalim dengan hati. Tarkanu ni tamilul qalbu, hati saja berasa molek. Bukan tangan buat kerja, bukan kaki panjat pokoknya gantung poster lagi. Bukan tangan gantung banner, gantung spanduk lagi. Bukan kerja keras untuk memenangkan orang zalim. Tamilul qalbu, hati berasa molek dah puak ni. Maka fatamassakumun nar, pasti masuk neraka dah. Baru hati berasa molek orang zalim, masuk neraka dah. Lepas tu dia jawab pula, apa neraka ni hak mung, sedap ramak masuk neraka. Kita jawab, bukan aku, ni ayat Quran bodoh. Bukan kita kata, Quran kata fatamassakumun nar. Bukan ada tak kita tambah, maka pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Kita kata ke Tuhan kata? Allah kata. Quran yang sama ada setiap rumah. Faham? Soalan seterusnya. Saya seorang pesara tentera yang menerima pecing bulanan dari kerajaan yang saya tidak setuju. Apakah hukum saya terima duit tersebut? Ni ramai lagi orang yang tak faham. Dia kata kalau kita tidak sokong kerajaan, kita tak boleh makan duit kerajaan. Tu kalau orang bandar dia tak boleh kecek gini, pasal orang bandar cerdik dah. Ini tinggal kapung-kapung je. Jawabnya gini, kita buat masjid. Bila kita buat masjid, ada tak AJK? Ada tak? Dalam kapur Lenggong ada 5,000 orang. Masjid AJK hanya 10 orang. Sebab tujuan ni nak memudahkan perjalanan masjid dan pengurusan wang masjid. Adakah patut 5,000 orang rakyat Lenggong yang jadi AJK? Tak boleh lah jadi ramah sangat, petos saja. Jadi wakil lah, AJK saja yang menguruskan. Maka bendahari pun dapat duit 10,000 sebulan daripada rakyat Lenggong. Bendahari pembeli nasi minyak, nasi Bukhari, nasi biryani. Makan dengan siapa? Makan AJK saja tiap-tiap hari. Nampak? Dia tidak melaksanakan amanah. AJK, mu ingat duitmu ni,
Ni duit orang ramai, bukan untuk kesejahteraan kamu, untuk kesejahteraan orang ramai. Maka kita lantik kerajaan, hak ni nama menteri tu, menteri ni, untuk agihkan kesenangan negara sama adil kepada rakyat. Kerana ini duit rakyat, duit biji besi, duit lombong temaga, duit minyak dalam bumi, duit balok, semua tu duit kita, termasuk rakyat Lenggong. Faham tak? Bukan duit kerajaan. Dia wajib kena bahagi dengan adil, bukan masuk kocek dia, kena bagi ke rakyat. Ni kita tak faham ni. Kita duk ingat duit kerajaan, bukan. Sebab tu bila dia lalu satu kereta Esko semua, dia tulis hak kerajaan Perak, kerajaan Selangor. Maknanya hak rakyat lah tu, bukan hak dia. Kalau dia letak jawatan, kena serah balik. Faham lagi? Tapi kita ni bodoh orang kampung, dia ingat duit dia. Tak boleh makan, tak makan. Ya. Tak? Nah. Duit kita sendiri, jangan dibodoh ingat ke? Allahu Rabbi. Tak ada apa-apa. Tu tiang-tiang lapu tu hak orang kampung lah tu. Patut sama adik. Kalau di bandar banyak, kampung kena banyak kau. Ni kau amedeng bandar, kampung jadi kelak guguk. Lapu kalau Terengganu, padang kita duduk dalam bandar, padang duduk ubuh lapu, kau boleh tiang tu 80 T. Hak ni pulak merah tak kening. Nak buat benda lapu-lapu gitu. Bandar kan modek dah, kampung-kampung lah letak lapu, gelak guguk dalam kampung, tak kat ulu. Nak Tok Imam berkali jatuh lah lokang. Ha tak? Nak pergi mayang subuh berbau jatuh. Tok Imam tidur lewat euro. Ha. Nak kahwin ketika belajar tapi ibu bapa tidak bagi, sedangkan dapat melakukan mengelakkan pasangan dari gejala yang tidak bermuara. Mas kahwin pula mahal. Dah apa di mana masalah? Tak ada soalan. Dia kata nak kahwin mak ayah marah. Lepas tu mahal pula, dah mana soalan? Tak ada soalan. Ni orang puang biasa ni kalau ada gini ni. Lepas tu buat soalan sikit. Sudikah kahwin dengan saya? Baru sedap. Kenapa? Biarlah dia tak tanya gitu tak. Mungkin nak luah perasaan. Lepas tu janganlah buat payah-payah dalam bab kahwin. Faham? Anak kita kalau puang jenis nampak gatal dah. Orang kata rek mutu gendong mutu sini. Nak maka win nikah lah, itulah obat ni. Nak kita larang tak jadi apa dah. Gitu juga orang muda-muda baik kahwin awal. Nabi suruh kahwin awal. Ya ma'syarus syabab. Nak wahai golongan muda, orang muda geng kita. Geng tu kita tambah lah. Tapi syabab tu orang-orang muda. Nak tua berapa umur? 60 dan tua gini boleh lagi kahwin. Maksudnya dah orang muda-muda macam hamba ni. Faham? Manis tata aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Mana-mana kamu orang muda yang mampu kahwin lah. Kahwin awal bagus. Kita kena balik semula pada sunnah kahwin awal. Ni dak 29, 35 baru nak kahwin. Masa kami tok anak dia umur 22 dak leh. Anak saya nak sambung master. Buat master pula dah 26 umur. 27 boleh master. Lepas tu dah apa nak laku dah 28, 29 masuk 32 cari loceng aiskrim lelong anak saya. Faham? Siang ke dia. Orang lelaki pula sibuk nak kerja, cari makan, nak cari kedai dulu, nak kemas-kemi buat ladang apa baru nak kahwin. Berapa kahwin? Umur 50 ada ke kahwin? Umur 56 kahwin. Biar muda. Biar kita umur baru 30, anak 4 orang dah. Baru kemas-kemi. Ni umur 53 kahwin. Anak bila nak kahwin umur 58 dapat anak. Umur 64 anak masuk tadika. Lah bini kata apa ambil anak ada. Tak? Anak baru tadika umur 6 tahun. Laki pergi ambil start motor je cabut lipat tak. 60 lebih.
Nah, lain Ducati Master, hidup lalu. Nah, dia ambil anak tek ambil anak. Dah lah lambat balik wak alik anak orang pula. Tak dapat mata. Pas lok budak tu, wah wan nangis. Kahwin muda bagus, neh. Gagah kerja sedap, apa sedap, makan ni sedap, galak pun sedap. Jangan mahal-mahal. Tengok. Sini berapa ribu sini? 10. Allahu Rabbi. Bapa jadi gitu. Terenung kalau 10 tu orang-orang kaya. Terenung. Nah? Belawang mahal. Bodoh tu. Biar mu nak marah pun. Bak Nabi kata yang berkat yang murah. Tapi kita tak dengar Nabi. Kita berasa kita bijak pada Nabi. Nak ikut orang ramai, nak ikut Nabi. Nabi kata aisarahunna al-mu'ah. Yang paling murah, paling rendah belanjanya. Sebab walaupun rendah belanjanya, mas kahwinnya rendah, nafkah macam biasa setiap bulan. Ingat bila kita kahwin sekali beri je, dah habis. Nak bulan pula. 2,000 sebulan, 2,000 sebulan, 2,000 sebulan. Nak? Budak-budak dah 10,000. Nah, 10,000 baru beri hak wadah-wadah lagi. Ada mai hak dalam dulang apa semua lagi. Pelamin. Allah Rabbi. Bapa, ambil tong minyak tar je, duduk atas tu. Tak ada masalah. Yang penting bahagia, betul tak? Dah. Terikut-ikut sangat. Terenung 5,000 standard. 5,000, 6,000 gitu. Faham tak? Comel dah perempuan. Nak? Kalau ngaji pondok 5,000. Faham? Ni gak boleh nak mahal, tapi biar padang patut. Kita nak jual barang mahal, biar padang. Nak cari kawan-kawan yang tak dua kacir saya. Saya buah pakar nak beli Viva pula. Nak dah awak beli bila kacir? Lama dah, tahun 92. Dengan ni 20 tahun lah. Dia nak jual apa kacir awak? Cakap molek. Saya tak nak tahu awak kan bos sekali harga, saya beli selalu. Saya nak jual dalam 180,000. Orang kata gila babi ke apa. Faham tak? Ada pula kacir sekeheng buruk nak jual 180,000. Gitu juga dengan budak-budak puang learning. Kalau nak jual mahal, biar barang patut. Saya nak jual kereta ni, nak ambil 300,000, ambil lalu tak payah tahu kereta benda. Kereta Lamborghini. Oh, murah. Saya tengok dalam buku-buku motor trader pun semua dalam 400 model awak 400,000. Awak nak jual 200,000, murah . Faham tak? Baru padang Lamborghini boh. Side mirror je 15,000. Ring 80,000. Faham tak? Padang patut. Jadi nak letak harga 10,000 ringgit anak, biar padang. Guana mochi mahal sangat 10,000. Hafal Quran deh. Ingat Sahih Muslim. Pandai fiqh. Alfiah Ibnu Malik apa dalam dada. Pandai belajar mengaji Quran. Tu piala taronung saja penuh bilik. Faham tak? Ngaji belagu pandai. Boleh jahit, pandai buat baju Melayu, boleh buat saping, boleh masak masakan tradisional, masakan Arab, Chinese food boleh, rajin pula, mata hijau, hidung macam burung kerok nasi, dagu pula macung, ada lesung pipik, tripa duduk tepi. Faham tak? Kulit putih, tekak jinjang, tumit berkaca. Nak? Ni 10,000 tak ada tekak. Faham tak? Semuk nak lalu kat bawah tekak, kena lalu kat lada dulu. Nak? 10,000. Ngaji Quran tak pandai, macam asal lekat tulang. Nak? Lepas tu bangun tidur pukul 10. Nak? Cuma ada Naba City. Lah, dak padang harga. Macam kan nak jual kacik 180,000. Kona pun dak lepas. 2 kali kona masuk lombok lalu. Nak? Biar padang batu. Pelik-pelik ni. Nabi dah nak kata benda lah. Pasal apa? Yang letak harga mahal ayah ke mak? Mak, mana-mana pun kita pergi mak lah. Batu kalau usang-usang nikah ni, kalau ada orang nak menguruskan, nak merisik, nak apa, ambil mak buat lari. Baru jadi juruh kerjaan. Wak pergi kamera Highland 2 hari, biar dia duduk di nung, orang mari kira rumah. Baru jadi. Kalau dia degil ke, kurung dalam gobok mak. Apa hukumnya? Mana ni? Terdapat
sebagian perawat laki-laki yang menyentuh pesakit perempuan yang rasuk jin. Baik, dalam bab berubat ni, kalau kita tak boleh nak elok saja, maka boleh stop. Tak ada doktor puang, doktor lelaki. Tak ada doktor lelaki, doktor puang. Sengaja haram, walaupun daripada pihak pengamal perubatan. Doktor dia tahu kalau dia pegang dengan sarung tangan boleh, dia pegang juga tanpa sarung tangan, dia berdosa. Kan nak datang nanti boleh, mesti ada darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Bila kesempitan, tak ada pilihan, maka dia angkat hukum haram. Makna darurah, tak ada pilihan. Lagi ada pilihan, tidak darurah. Jalan-jalan lapar perut dah ni, 3 hari sesak dalam hutang. Nak, lepas tu jumpa bakar tikus dengan nasi lemak sebuku. Ada pilihan tak? Maka dia pergi bahan bakar tikus. Haram tak? Pasal ada pilihan. Nah, gitu juga pakai sarung tangan boleh, tapi saja tak pakai best sikit bawah. Faham tak? Ini masalah berlaku. Yang pertama, ketakwaan para pengamal perubatan itu sendiri. Sekalipun perubatan Islam kadang-kadang mengambil kesempatan budak-budak perempuan setia dan sebagainya. Tapi kalau jenis kelepor dok-dang takkan nak ambil sarung tangan dulu. Maka tak apa kita sentuh. Sama macam kita sentuh Quran, tak boleh walaupun kita mana berniat baik dan sebagainya. Melainkan pada ketika tiada pilihan, boleh pegang Quran walaupun kita berhadap so. Contoh, Quran dalam rumah kita nak pegang, tak ada air wuduk boleh tak? Tak boleh, bang. Pak mazhab kata tak boleh, bang. Tapi kalau kita Quran orang jatuh tengah jalan, kalau kita tak ambil, lenyek di lori, jadi terhina Quran, pecah habis, bang. Kalau kita takkan lagi balik ambil wuduk dulu. Tunggu jap lori dia balik ambil wuduk. Faham tak? Maka kita ambil segera, walaupun yang tukang ambil itu adalah berhadap so, tidak berdosa. Jadi kalau kita nak tengok apa yang berlaku dalam negara kita sekarang, perempuan kadang-kadang dibuat mudah dalam bab ni. Masuk beranak, doktor lelaki tu kacek, padahal doktor puang boleh. Kita nak buat ke mana? Kita nak ngatik amal-amal atas sejik, tak boleh upah. Kita nak buat tali 1000 malam strik, tak boleh tukar dah. Melainkan kita kena tukar pemerintahan dalam negara. Betul tak? Jadi biar semuanya Islam berlaku. Siang ke orang puang, laki duduk tunggu luar, bini terkakang dalam bilik saling 3 jam 4 jam. Mari doktor cek tengok, bang, buang seluar, buang kain, buang luar dalam, telanjang bulat, bubuh kaki atas besi gitu. Betul tak orang puang? Nyaknya dia duduk dalam tu kekek-kekek. Mari doktor lelaki tengok, oh, power. Nenek doktor keling Hindu, oh, not bad. Mana tak? Tanpa bakal tak lari jauh, duk nyapu kat tu je. Duk tengok pasal apa? Berjujuk atas beg, tunggu beranak telanjang bulat. Kalau Islam kata dak buat gini, kena tutup aurat dia, dan semua doktor puang yang wajib bertugas. Nak tak? Ada? Nak pula masa ni kat giwi 20 yang ngebor. Apa hukum membakar bendera Islam? Dia apa jua yang berkait dengan Islam ni kita kena sayang. Sebab tu habis benda dalam negara, dalam dunia ni hak Islam kita kena sayang belaka. Satu hati kita. Orang bong Iraq wajib kita kena marah pasal Iraq bumi Islam. Islam kita Islam tak? Sama negara. Biar ada perasaan tu. Orang bunuh umat Islam di Bosnia apa semua, kita kena sedih apa? Dia umat Islam, saudara aku, anak beranak aku juga. Biar dia perasaan, satu jiwa begitu. Jadi kadang-kadang kita pergi buang dera orang buang dera kita. Ni jadi masalah. Lepas tu nak marah ke orang, ada juga gitu. Dia nak letak dera dia, biarlah, tetap dera kita. Nak tu Nabi tak beri, kita mencaci maki berhala-berhala kafir di depan orang kafir. Belakang tak apa, dia tak dengar. Sebab bila kita caci maki berhala dia caci maki Allah Ta'ala. Dengan sebab kita yang buat mula. Soalan seterusnya, hukum ambil pelayan wanita untuk tarik pelanggan kedai makan. Jawabnya haram kalau dia niat gitu. Sebab orang lelaki-lelaki ni sani lah, dia suka lah kalau kedai tu orang puan lawa, yang tanya air, yang angkat makanan. Sebab apa dia suka? Sebab dia tidak mendapat layanan yang sama di rumah. Kalau orang puan bini dia pandai layan di rumah, maka dia tak suka dah pergi kedai gitu. Mereka dia musafir. Faham?
Masalah orang puang ni biar molek sikit. Acu kita pergi di hotel. Orang puang ni kita tu tunjuk tengok cara layan orang makan. Akak air, sapu, pinggang, alih dan sebagainya. Tak? Bini kita dah buat gitu di rumah. Laki nak makan nasinya belebel. Nasi tak ada lagi, lambat lagi. Boh diri lah. 8 tahun dah aku cedok kemung. Tu jadi ngajuk. Jadi akhirnya kalau guna perempuan untuk tarik perhatian, haram hukumnya. Tapi tak ada orang nak kerja, laki kerja 3 hari berhenti. Budak puang dia rajin kerja, tak apa. Tapi pastikan dia menjaga adab-adab seorang wanita. Ada ustaz mengajar di masjid kata pengabang baru mati sia-sia saja sebab bunuh diri. Jangan awak cakap gitu. Dia ada 2 pandangan ulama. Jadi kita jamak pandangan-pandangan ini. Jikalau tidak ada peluang untuk masuk di dalam rombolan musuh, melainkan dengan cara membawa bom bersama diri dan tujuan untuk menegak dan mematikan musuh-musuh Allah dan menegakkan kemenangan Islam, maka ulama kata itu adalah syahid namanya. Tapi kalau ada lagi benda lain, contohnya boleh buat kod lain, boleh ada serangan-serangan cara lain, sengaja dibawa bom gitu, atau dibuat kepada orang awam yang tidak bersalah, hak ni tidak boleh. Jadi bukan semuanya pengebom berani mati itu benar, dan bukan semuanya adalah salah berbunuh diri. Sebahagian daripadanya adalah syahid. Yang kita nampak dalam tali basing dan semua itu adalah tipu belaka-laka. Iaitulah pakatan daripada CIA dan Mossad Israel. Iaitu pengebom berani mati, kononnya mengebom sekolah, pasar raya, mengebom masjid. Kita tengok televisi, jahatnya pengebom berani mati. Bapa jadi gini. Itu sebenarnya bukan ada orang. Dia letak kereta, letak bom dalam kereta, letak di masjid. Kemudian diletupkan oleh mereka, perisik-perisik Israel. Bila meletup, kena orang Islam yang ada lawang ni dari parti yang lain pula. Kemudian dia akan keluar statement, kami kedutaan Amerika menerima panggilan daripada jihad ni mengaku bertanggungjawab atas pengeboman pagi tadi. Semua kalau ada pengeboman, Amerika dulu mula-mula akan keluar, jihad ni bertanggungjawab kerana mereka ada menelepon kami. Sebenarnya ini nak laga orang Islam. Dia letak bom saja, bukan penyerang berani mati. Penyerang berani mati yang kita boleh tengok ada dalam, bukan YouTube, payah ada dalam Meta Cafe. Meta Cafe ni macam YouTube juga. Letakkan bom dalam kereta, masuk dalam kem tentera Amerika, cara langgar laju dengan lori. Hak tu saja pengebom berani mati. Bukan hak letak kat pasar, dekat masjid. Hak tu kerja Israel laknatullah. Tapi kita jenis maknanya berguru dengan tali basing, maka kita kena tipulah dulu, kini dan selamanya. Hukum koyok poster pengajian kuliah ceramah agama, maka dia akan dikoyok-koyok oleh malaikat di akhirat nanti. Saya terpaksa berlakon sokong golongan zalim untuk dapatkan projek. Ni nak projek. Dia kalau kerana kita senang dah, nak senang lagi tak boleh. Yang bolehnya kita tak boleh nak melaksanakan perniagaan. Melainkan kita kena taqiyah, kena seolah-olah macam orang dia, tapi kita benci kepada dia. Kalau tidak, rosak perniagaan kita. Situ saja darurah yang dibenarkan. Jangan kerana nak mencari kekayaan. Faham? Mengajar kehidupan kita sekarang habis jadi nipu belaka. Nak buat jalan kena tipu. Kalau tak tipu maknanya rugi lah. Pasal atas tu pau dah. Boleh projek 10 juta, aku nak 2 juta, pada-pada wui ke dia. Lepas tu bawah pula, ni nak telefon, nak iPad, nak Galaxy Note, ni nak kayu hoki, nak kayu koh, ni nak beruk 3 ekor, macam-macam masih minta. Akhirnya tinggal sikit keuntungan. Dapat ke kontraktor, kalau buat atas spek biasa rugi tak? Rugi. Akhirnya kecilkan keuntungan. Rakyat yang menjadi mangsa. Faham? Jadi kita kena tukar lah. Nampak? Bukan masalah Tok Imam wirid panjang kita tukar Tok Imam. Bukan pasal Tok Imam ni baca tak sedap. Bukan pasal Tok Imam baca slow, atau kerana Tok Imam tua. Tapi Tok Imam yang garik siap dengan kunut 8 rakaat. Lepas tu kita tukar. Faham? Apakah ukur rawatan menggunakan kaedah jin dan khodam? Setengah ulama mengatakan tidak dibenarkan langsung.
Dan setengah ulama mengatakan harus atas jalan karahah. Kerana kita tak nampak jin, jin nampak kita. Berapa jin ni boleh. Tapi menggunakan khodam jin tu banyak ulama yang melarang. Faham? Dah jin ada tak? Adalah jin. Sebab tu ada surah jin. Faham? Ada ayat. Kita wajib percaya. Bukan kata jin. Iblis kita percaya. Pasal Tuhan cerita ada iblis. Tapi yang haram kita percaya ke iblis. Begitu juga wajib kita yakin wujudnya jin. Kerana Nabi cerita tentang jin. Tapi jangan percaya pada jin. Cuma atas kaum mengatakan makruh tadi, ada yang molek, ada yang tidak molek. Ada yang menjadi khodang terus kepada jin. Asal jin tu khodang, lalah dia menjadi khodang. Jadi kena berhati-hati. Atas menggunakan ayat Quran pun ramai juga yang tersesat jalan. Cuma kita bersangka baik. Kita tak nampak. Kalau terang-terang main puja jin tanah, jin balang, jin perik, jin tolak, tu dak pakai rawah dah. Apakah makna yaqaza? Yaqaza ni maknanya bertemu dengan seseorang yang telah tiada dalam keadaan jaga. Adakah tanah Melayu termasuk lawan mentah Islam? Khalifah Turki Utsmaniyah. Ni zaman dulu ni. Kita kira zaman ni. Hak ada sekarang ni, orang yang mengaku Islam lawan Islam. Yang menentang perjuangan ulama di dalam Malaysia adalah umat Islam atau umat Israel? Acik jawab. Dah, hak tu pelik. Jadi Israel mana sabar. Bagaimana kita nak guna wang surat, wang sejik? Adakah wang banyak itu dikira kita telah berjaya? Jawabnya ya. Kalau wang sejik itu banyak, awak telah dikira berjaya mengutip banyak. Betul tak? Tapi adakah dikira sebagai makmur? Tak, makmur bukan dengan wang. Wang memudahkan nak memakmurkan masjid. Dulu orang tak pakai wang, ini pakai wang. Jadi kalau kita nak makmur, jangan awak cakap sedap mulut saja. Biar masjid itu menghiburkan orang ramai. Kerana manusia, istimewa pula orang muda-muda, dia suka kepada hiburan. Betul tak? Maka dia pergi sejik, ada tak hiburan? Tak ada. Maka tak pergi. Acik suruh Mahizin jadi imam. Ramai orang mari. Banyak subuh. Maka kita jadikanlah masjid pusat hiburan. Lagu mana? Kita baca Quran sedap. Tok imam baca dok panjang. Kuliah menarik minat orang muda. Baru orang rasa terhibur. Baru seronok mari masjid. Maka nak buat benda-benda lagu tu, kena ada tak sumber-sumber. Kena ada sumber. Kalau pakai Leo kering saja nak bayar api tak apa. Ni potong di TMP. Jadi jangan duit banyak saja tapi mati tak ada benda. Yang berlaku dalam negara, pertandingan masjid cantik. Dia buat pertandingan masjid ramai pengunjung. Betul tak? Duk padang surat tercantik dalam lenggong. Juaranya jatuh kepada nampak suka sangat, padahal 3 orang je makmum. Tak boleh gitu. Lawa pun nak agak, tapi pengisian itu jangan masuk dalam hadis masjidnya cantik-cantik akhir zaman, orangnya tak ada. Kena molek ramai cicok pada tok makmum. Apakah hubungan antara umara dan ulama? Ulama orang-orang alim dalam bab akhirat, umara orang-orang yang alim dalam bab dunia, memerintah. Maka wajibkah memerintah negara itu ulama? Tidak wajib. Tetapi kalau dia tidak ulama, maka dia kena ikut dan pakai penasihat daripada ulama-ulama. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum seorang isteri yang selalu buli suaminya? Marah orang puang pula ni. Isteri suka buli suami. Buli lagu mana ni? Dua cara. Yang ni yang pertama kurang, iaitu jenis hak pukul suami. Ada berlaku itu dia katok laki dia dengan tukul. Tukul Stanley tukang atas kepala. 13 jahit buat pergi hospital. Bang, Allah lebih hebat orang. Dulu bini bahang laki, ini laki bahang bini. Dah bini main jing, main akak besi bini. Laki buat gubahang-gubahang bunga, dah kok cetong. Padang sedaknya sepak dia, menongging-menongging untuk lelaki. Tak boleh suami kita kan, kalau dia cakap kita tak boleh potong lain. Dia habis cakap baru boleh orang puang cakap. Bang, orang puang
perempuan solehah nak masuk syurga pilih pintu. Nah, orang puang solehah kat lagi, dia nak masuk syurga, dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Dia VVIP. Very very important person yaumal mahsyar nanti. Lagu mana dengan suami dia cukup taat. Nah, tak boleh cakap kasar depan suami, tak boleh tinggi suara, kena betul, ya, walaupun laki kita salah kena senyum, nasihatlah, tapi tak boleh teking suami. Nah, bersiap diri sama untuk suami. Suami nak masuk tidur pukul 11, kita masuk pukul 10. Bilik tidur suami macam hotel 5 bintang. Gaji tak masuk hotel? Kita masuk hotel molek tak? Ya. Dengan bata sama ni, dengan ada sama, dengan baunya sedap, sing tak ada berhabuk sikit pun, tahu siapa tukar rajuk baru pula, bersih sebersih-bersihnya. Betul tak? Begitulah rumah suami kita setiap hari. Jadi tak gitu? Tak. Masih baru nikah je, malam pertama masuk hall kelambu ni ada rebeng ikat kelambu. Katil pula dengan bata, dengan cadar apa semua. Bawah pula bata ada mayang daun pandang pula wangi. Nah, bawah bata golek daun pisang, banyak ubuh nak suruh wangi. Nak. Tapi ni berlaku dak gitu, anak 4 orang dah. Dak, bilik tidur suami macam tempat tidur rimako. Dak. Suami jerebah atas katil letisang, bangun semula doket pelayar atas dada. Pasal bini wak peminjang pelayar tadi wak kepik cermin cabut. Pakai lepo gitu je. Pasir 3 kilo bawah bata. Laki nak tidur tengah hari mana bata, bata dok bang, nak main belawang-belawang tadi. Lepo tanah bata. Nak makan nasi ubuh diri. Malam pertama akak molek beradong. Sila makan bang. Order malam pertama. 3 orang dah boleh anak. Nasi ubuh diri bang. Tanya pula ikan goreng kat mana? Ikan goreng tu bawah peti sejuk lah. Laki gagak-gagak bang, tarik kucing tangan. Bang nak makan nasi punya pasal. Jangan buat gitu. Tapi hak buli gitu dak ramai. Hak buli dengan pitih ramai ni. Kan duit minta duit semua. Inilah musim dekat nak raya. Musim ni lah kaum laki-laki rasa nak lari meninggalkan rumah. Betul tak? Kerana pasti akan diminta duit bertubi-tubi. Bini kita siap dah baju 6 pasang. Nak orang puang bulan Rejab buat dah baju. Dia teruk pada budak-budak dia orang puang. Anak kita beli lagi baju raya? Dak lagi, mak beli dah. Mak siap dah. Duk sibuk dah ni kuih. Kuih dahlia, kuih wahulu, kuih tak naka, tak cepedak, tak temikai. Macam-macam jenis tak dah. Kayak gini sopa 1,200. Kapek pula, puyuk pula, belanga pula, begini. Dia jenis buli kot tu. Jadi kesian attack ke suami kita. Pendapatan suami 1,500 je boh. Bukan 1.5 juta. Padahal kita tak beli sopa, tak apa dah. Tuhan buat dah sopa kita kan. 2 seorang. Ni punggung sopa tu. Tahu tak? Sopa ni punggung kita ni. Orang puang lagi mahal sopa dia. Mahal tak? Lembut lagi, tipless. Tak payah pang. Kalau kita duduk latar rumah kita, latar kayu, tak ada sopa, lembut lagi punggung dia. Lembut dah. Acik bayang kalau Tuhan buat punggung kita macam lutut. Letak pelakung, aduh, sakit je. Dah Tuhan buat dah tu sopa. Tahan 100 tahun. Duk buli ke laki, siapa laki tu lari terjun air, takut tang. Musim raya punya pasal. Kasut tumit tinggi 2 pasang. Dah ni buat apa 2? Ni nak balik rumah mak, suku. Mui balik rumah ayah awak kena biru, ayah awak lacing. Banyak bahasa laki orang lelaki. Laki kita kaya tak apa, mang. Suami kita tak kaya mana, cikgu sekolah je. Jadi padang-padang lah, jangan buli dia dalam bab harta tu. Orang lelaki tak kisah kaya tau. Pakai lebih kurang. Nak balik beli baju Beli baju Melayu pasal malang hak baru RM15. Biasa RM1. Boleh beri gisa. Tak? Luar hak tahun lepas zid dak kacing.
Pergi raya Angry Bird tu bit luar. Faham tak? Apa hukum seorang isteri selalu minta cerai bila selisih faham? Tertutup pintu syurga. Faham tak? Masa ni kita rasa hebat lagi kau puang. Lawang. Setan kata, mu kelah mek, boleh lawang laki mu. Tak ada orang boleh lawang macam hang. Hang seorang nampak? Kita naik cagang lalu. Tak, bila setan memuji kita. Tapi bila masuk dalam kubur lagi, baru kita tahu langit tu tinggi rendah. Ada pihak yang gila kuasa, rampah jawatan kuasa masjid, tapi mereka tak datang masjid. Apa pandangan dalam hal ini? Dalam negeri Perak ada dah kan Tanjung Rambutan. Bang. Susah lah masalah. Bang. Wagi dinung je. Panggil lerabah, ambil wagi dinung. Dia kira nak rebut kuasa. Teranung gitu tak? Mari tak sejik? Tak mari. Jadi orang kampung jangan bodoh ngak. Siapa-siapa yang tak mari, buang nama on the spot. Jangan tunggu pilihan raya apa semua. Faham? Kerana mu tak layak nak murkan masjid. Nama saja ada, tuang tak ada, get out from here, you know. Faham? Dia kena kerah hati macam Saidina Umar. Mu nak sangat jawatan biar ada. Dulu pada Tok Imam mari. Ramai sangat. Pasal apa? Nak nama. Nak menggunakan peruntukan projek-projek baru dan sebagainya. Ini penipu-penipu mak yang merosakkan institusi masjid. Tokek karaoke, pengurusi masjid. Kaki nak buat ekor. Apa benda? Jadi apa? Setiausaha masjid. Ini berlaku dalam negara kita. Soalan seterusnya ada 3-4 keping lagi. Saya ada awet. Dia ajak saya dating. Tapi saya tolak kerana langgar hukum agama. Tapi saya sayang dia. Apa patut saya buat? Macam budak-budak pula ni. Jawabnya, dating ni benda. Berjumpa dengan orang yang kita suka. Haram ke tak? Belum tentu haram. Yang haram ni mu dating dalam keadaan sunyi. Kalau mu nak jumpa orang puang tu, mu nak tanya hal buat berumah tangga dan sebagainya, boleh jumpa 2 orang, 4 orang ramai. Faham tak lagi? Kedah tu orang ramai dia, tak apa, mu duduk sini, aku duduk sini. Jadi tak benda haram situ? Ada kemungkinan tak? Tak ada, tak apa. Yang tak boleh dating ni, jauh pada orang ramai. Dalam kereta, dalam lori, tak ada kereta, dalam lori. Faham tak? Dalam rok getah. Mana ada kemungkinan kita berseronok. Situ baru haram. Faham tak? Jadi nak dating, biar orang nampak tengok. Dekat orang duk kisah seming tu, muduk tepi tu. Tak ada masalah. Ada tengok orang duk pasar mozek, muduk tepi tu. Ada dating bira tu. Orang tengok belaka. Orang tu buat benda bang? Dating. Tak ada masalah. Jadi orang tak buat gitu bila dating nak jauh pada orang. Pasal dating ni seronok. Baik. Tapi dia kata takut hukum agama. Jawabnya kahwin. Nak orang puang, kahwin. Nak main saja-saja, jangan. Nak lak you, lak mi, sayang you, sayang mi, tapi saja-saja je, tak mau kahwin, saja seronok. Haram. Yang pertama, kerana mempermainkan perasaan orang. Kawan tu ingat ke kita nak dia sungguh? Nak, duk layan ke kita? Jawabnya haram. Nabi kata, kalau nak ke orang puang, gentleman, khabar ke dia. Pergi tengok, fangzur ilaiha. Pergi tengok muka dia. Bukan tak boleh dalam Islam. Tapi niat kerana nak nikah. Dikabar ke dia, saya nak kahwin dengan awak nak tak mau kabar selalu. Tak apa orang kata. Kata gitu. Baru dia jawab, nak senang. Tak payah dating. Kenang awak mana-mana kabar anak makcik, saya kenang ke anak makcik. Saya tengok anak makcik 3 kali dah di masjid. Budak ni nampak baik. Saya kenang sungguh tengok anak makcik ni. Boleh tak kabar? Orang marah. Kalau makcik benarkan, orang tua saya datang merisik seminggu 2 lagi. Gentleman. Faham? Benar kerana Allah berkat cara gitu. Moci kata anak saya dak lewang tunang orang, tapi moci janda. Abah moci. Ramai perempuan tak temu jodoh. Mungkin kerana bekerjaya, orang lelaki tak berani masuk. Mereka bagaimana seorang wanita melamar laki-laki? Menurut pandangan Islam. Pandangan masyarakat Melayu orang tua-tua, janganlah pergi mencari timba. Islam kata
Boleh orang perempuan meminang laki-laki. Nak pakai orang tua, nak pakai Islam. Jawab diri. Tak? Dah kita ni orang perempuan, orang tak masuk minang, kita lah pinang orang lelaki. Pinang mula-mula majlis laki-laki lah, untuk menjaga mulut orang. Benda mana minang? Mengajak seorang untuk kahwin. Faham? Itu panggil meminang. Tapi Melayu ni meminang rombongan mari. Ada dalam, ada talang, ada kuih, bawa kuah anggur, waipa, wah naka. Dipanggil meminang. Meminang ni kita khabar ke pihak perempuan, saya nak awak jadi isteri saya. Tu panggil meminang. Bila orang kata saya sukalah, dia jadi tunang dah. Faham? Hak rasmi, hak no, hak ni fiqh tunang dah. Jadi kalau kita kenal ke orang lelaki, khabar ke dia direct atau mesej Facebook, inbox, tak ada masalah. Tak ruginya. Kalau dia dah ada orang lain, tak ada masalah. Ataupun melalui wakil dan sebagainya. Sebab Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinah fazawwijuh. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu tengok elok agamanya, kahwinlah dengan dia atau kahwinkan dia dengan anak perempuan kamu. Nampak? Mana pihak perempuan yang buat mula, tak ada masalah. Seperti Khadijah berkenang pada Rasulullah. Faham tak lagi? Seperti mana Abu Bakar perkenang kepada Rasulullah bagi anak ni Aisyah. Jadi tengok ramai-ramai dah ni. Saya tengok awak ada semua kuliah ceramah agama. Jadi saya muslimat. Umur 28 dah. Nak tak saya? Jawab dengan terang-terang. Orang lelaki kata boleh, tak ada masalah. Saya tak milih sangat. Molek dah. Pada tak tahu apa, duk tengok sama ada sejik, ada surat. Jangan masuk buah orang Melayu pergi mencari timba. Biarnya cari timba lagi demi untuk rumah tangga yang bahagia. Kerana banyak perkataan peribahasa Melayu yang tak boleh dipakai pada akhir zaman ini. Islam didulukan. Isteri cerita keburukan suami pada orang lain haram, tak boleh. Laki kita, bahkan kalau kita bercerai dah pun, kalau orang tanya gua ni tak ada jodoh. Faham? Jangan duk bagi cerita buruk suami duk cerita buruk janda dia. Ini semua ni tidak amanah belaka. Faham? Kita yang paling banyak tahu rahsia isteri kita. Isteri kita banyak tak tahu rahsia kita. Tahu belaka-belaka. Sebab tu jangan cerita ke orang. Sama ada dalam perkahwinan atau lepas bercerai. Jenis Melayu jahat rimah kau ni. Dah cerainya buruk dah laki dia. Nampak? Bila cerai kau paruk. Mak pula tambah, aku kata dah jangan hari tu mu nak juga. Nak dia jangan jawab. Faham tak? Aku kata dah lakimu tu kau tengok muka pelik dah. Ketuk busuk kau. Pula hari tu molek belaka, jangan, tak baik. Suami kita, gitu juga suami jangan burukkan isteri. Walaupun bini dia jahat kepada dia, bila pisah jangan cerita, tak ada jodoh. Kata gitu. Dajjal wujud ke tak lagi? Tak usah sibuk Dajjal. Bila raya dulu. Dia kata wujud dah gina wak benda ke Dajjal? Dalam Quran, dalam hadis, supaya kita yakin dengan berita akhir zaman akan munculnya Dajjal, dan kita tidak akan disanya di mana Dajjal, kita disuruh bersedia saja. Sekarang ni kita bersama dengan golongan ulama atas dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Bila masa terbit Dajjal, kita selamat dari fitnah Dajjal. Tapi masa sekarang ni kita ikut dah golongan yang membelakangkan agama, keluar Dajjal, kita jadi anak murid Dajjal kat kita. Ni belum terbit Dajjal mata satu, hak mata dua lah ni kita ikut dah. Dah kalau sipu tu bik, nerak habis lagi. Faham? Hak nu bisa lagi, surga tangan kiri, neraka tangan kanan. Ramai mana orang terikut. Learning ada dia gitu, tak ada lagi. Tangan kanan kain batik, kiri air kotak. Mana kita rebah dah. Dah macam mana? Kakak kawan saya berzina banyak kali dah ustaz. Saya nasihat dia, beritahu mak ayah dia, tapi dia tak nak sebab takut nanti dia halau dari rumah. Ayah dia garang. Jadi macam mana?
Adakah saya dan kawan saya berdosa sebab sembunyikan? Sebab tu kita nak mencegah kemungkaran, jangan siapa merosakkan kehidupan orang. Kalau kita sapa ke ibu bapa je dia rosak dia, jangan sapa ke ibu bapa, kita direct ke dia. Faham? Kalau kita rasa segang atau dia tak dengar kata kita, cari orang yang dia segang. Dalam dunia ni ada orang yang dia segang. Orang itulah kita gunakan sebagai pengantara untuk menasihatkan dia. Tak usah pelik sangat berlaku zina dan sebagainya, itu fitrah manusia. Bila kita lupa Allah, kita terjun kepada dosa. Nah, tapi orang lain berzina, kita dosa lain pula. Nah, kena balik dosa kita berat pada orang berzina lagi. Jadi semua kita sebenarnya dalam keadaan berdosa. Imam Dr. Yusuf Qardawi kata, dosa umat Islam yang paling banyak sekarang membiarkan sekular memerintah dalam negara. Faham? Kita berdosa hari-hari. Hak berzina sebulan sekali ya boleh awet. Kita hari-hari berdosa kerana sekular mengatasi Islam dalam negara. Betul tak? Jadi nak cegah cara ni, tak usah khabar ke orang ramai. Oh, aku tengok semua berzina, rosak dia, malu dia, rosak keturunan dia, tak ada orang nak nikah dengan dia kat gini. Nak khabar ke dia dengan jalan yang lemah lembut, insya-Allah dengan lemah lembut orang akan berubah. Tak hari ni esok, jangan berputus asa. Saya pernah meliwat isteri saya masa muda dulu. Bagaimana cara untuk saya bertaubat daripada dosa saya ini? Dia lah, bukan saya, dia. Jawabnya, Allah ni sangat-sangat mudah sangat. Kalau agama Kristian kena masuk gereja, jumpa dengan padri, buat pengakuan, kena bayar pula. Lepas tu kena tunggu, padri pun kata, beres, Tuhan ampun dah. Dalam Islam cukup mudah. At-taibu aniz zambi kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa, hilang segala dosa. Automatik, tak payah tekan kelah. Faham? Serta-merta. Adakah hari ni kita bertaubat, terpang baru terima? Tak. Tapi kalau saksi pasik minum arak main dan ekor, nak jadi wali saksi nikah, hari ni bertaubat, tahun depan baru boleh diterima. Tapi taubat kepada Allah, taubat dosa, automatik. Faham tak? Sekarang kita taubat, sekarang bersih daripada dosa. Maka yang berdosa, iaitulah melakukan kesalahan, apa jua pun. Tengok Sayyidina Umar, zaman dulu, sahabat-sahabat dulu tak, zaman jahiliah, minum arak, sembah berhala, berzina, bunuh anak puang, tanah hidup-hidup, berjudi, betul tak? Bila dia masuk Islam, dipuji sangat-sangat oleh Allah, sehingga turun ayat kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai sahabat-sahabat Nabi, buatlah apa saja, aku sangat suka kepadamu, aku apa dah belaka dosamu. Maka tak usah bimbang. Yang melakukan dosa Allah tak pelik. Yang Allah pelik, kenapa tidak mahu bertaubat? Kalau tiang melakukan dosa baru pelik, pasal tiang tak ada nafsu. Ataupun batu jalang melakukan dosa barulah ganjil. Tapi kita yang ada nafsu, ada syahwat, ada keinginan, ada salah silap, buat salah, tak pelik. Yang pelik, kenapa tak mau taubat kepada Allah? Jadi apa jua dosa, bertaubatlah kita kepada Allah. Jangan kita taubat pada Allah, kita jadi baby semula. Apa baby? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua baby lahir tak ada dosa, bersih. Maka kita kena jadi budak kecil semula. Bukan balik pakai pampers, balik taubat kepada Allah. Bila kita taubat kepada Allah, jadi macam budak-budak tak? Tak usah kata dosa lewat, bunuh orang, Tuhan ampun. Seorang pelacur grade A1, GRO hok paling comel, zaman Bani mata hijau, rambut merah, hidung macung, kulit putih, dia kesihang seekor anjing najis mughallaza, dahaga sangat, tak reti nak minum air, dia tolong cebok dengan kasut dia minum air ke anjing. Allah hampung dosa dia, melacurkan diri bertahun-tahun, masuk syurga terus. Nampak lagi? Bukan kerana bagus buat dosa, bagusnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Jadi kita berkumpul pada hari ini mendapat sedikit maklumat. Hak benar tu semua daripada Allah, hak salah tu karut daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita hadir pada hari ini, Allah beri kepada kita rahmat dan berkat. Dan sebagai titik Untuk kita kelebihan sunat duha. Orang sembahyang sunat duha. Ini hadiah depan bagi. Dia kata tanya kelebihan sunat duha. Sunat duha ni ada setengah ulama kata Nabi wajib buat. Tak apa gitu semua dengan witir.
Pasal besar sangat. Bayar rangnya syurga. Syurga ni benda istana daripada mah bidadari yang umur 17 SPM. Nak Allah siapa tak ambuh. Nak 2 rakaat duha dapat berapa comel seorang. 2 rakaat duha 5 minit. Kalau kita nak dapat 10,000 mas kahwin, boleh tak kita kerja 5 minit? Tak boleh. 9 tahun nak kata tak boleh. Faham tak? 10,000. Faham? Jadi tukang rumah 6 tahun tak boleh ripung lagi 10,000. Nak, tu pun kalau dapat 10,000 hak kita dapat nikah dengan orang sini, sama tak dengan bidadari? Bidadari inguh tak ada, tai hidung tak ada, ketuk tak, kecing tak, haid tak, nipah tak, tai telinga tak ada, tai mata tak ada, wangi macam kasturi, muka comel sama, bangun tidur pun comel dah. Kita comel masa make up bangun tidur macam kucing muka. Nak, jadi 5 minit saja Tuhan bayar yang begitu banyak. Dengan sebab ramai orang tak buat Tuhan. Maka bila ramai tak buat, gajinya mahal. Faham? Jadi kekuatan Islam dengan pengisian juga. Nah, waktu tak banyak tak apa. Tak kita tasbih 40,000 kali tak apa. Jaga duha, jaga witir malam-malam. Faham? Tak boleh witir tu dalam tahajud sebelum tidur. Ni sebagai nak mengkuatkan lampu bateri kita. Walaupun kita ada meter nyala, tapi oleh kerana tak kuat, waknya kecil, maka kita jalan macam tak buka lampu juga. Nah, jadi pengisian untuk penyokong-penyokong menguatkan kerja-kerja jemaah. Kita derma untuk kuatkan jemaah, dan kita derma juga dengan amalan untuk kuatkan roh kita sendiri daripada dalam. Insya-Allah moga kita dipertemukan di lain kali, dan Allah Taala beri kemenangan kepada Islam bila masa saja dan di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'a syakin wala mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi takbir. من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما